Okey. Okey ya, kita mulakan Suratul Ankabut mulai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat catatan ayat 27. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan, lahu kepadanya Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan fi zurriyatihi, pada zuriatnya, nubuah, kenabian, wal kitab, dan kitab. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya, ajrohu, akan ganjarannya, fid dunya, di dunia. Wa innahu, dan bahawasanya ia, fil akhirah, di akhirat, la minas solihin, lamina, sungguh daripada, as-solihin, orang-orang yang soleh. Semak semula. Cerita ini ialah cerita Nabi Ibrahim, yang mana kaumnya tidak beriman, dan kaumnya telah menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar. Tapi Allah selamatkan daripada api tadi. Api itu tidak memberi kesan kepada jasad Nabi Ibrahim. Pada masa itu yang beriman hanyalah seorang yang bernama Lut. Lut itu Nabi Lut. Itulah seorang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Lut, aku nak berhijrah ke jalan Tuhanku. Mana setelah diselamat daripada kebakaran tadi, dibakar tadi, dia pun mengatakan kepada Nabi Lut bahawa dia mahu keluar, berhijrah ke jalan Allah. Ikutlah ke mana yang diarahkan oleh Allah. Jadi daripada Iraq, sebab dia asal daripada Iraq, Nabi Ibrahim Iraq, Sarah tu pun daripada Iraq, menujulah ke Syam, dia berhijrah. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan lahu kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, iaitu Ishaq, Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub cucu, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Ibu Ishaq ialah Sarah. Wa ja'alna fi zurriyatihi, dan telah kami jadikan pada zuriatnya, zuriat Ibrahim ini, nubuah, kenabian. Maknanya daripada Nabi Ismail, Nabi
Ishak Nabi, Yakub Nabi, dan ya keturunan-keturunan selepas itu pun ya ada ya daripada Nabi, ya keturunan daripada Ibrahim. Dan juga ya Allah anugerahkan Alkitab, ya kitab ya sebagai ya, panduan kehidupan untuk dunia dan akhirat. Apa kitab itu? Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran, ya. Itulah kitab yang diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan telah kami berikan akan ganjarannya di dunia. Allah telah memberikan ganjaran sebaik-baiknya, yaitu agama yang Allah berikan kepadanya, Islam, itulah sebaik-baik ganjaran buatnya. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan bahwasanya ia di akhirat sungguh daripada orang-orang yang soleh. Maksudnya, ia kedudukan mereka adalah tinggi darjatnya di sisi Allah di akhirat nanti. Begitu sambung ayat 28, ya Waluton dan Lut. Ingatlah di waktu Qala telah berkata ia liqaumihi kepada kaumnya, innakum bahwasanya kamu la ta'tuna sungguh kamu datangi al-fahisah akan kekejian. Ma tiada sabaqakum telah mendahului ia, akan kamu biha dengannya min ahadin daripada seseorang minal alamin daripada sekalian alam. Ayat 28 ya. Saya masuk mula. Walutan dan Lut. Ini cerita Nabi Lut. Iz qala liqaumihi, di waktu telah berkata ia kepada kaumnya, innakum bahwasanya kamu la ta'tunal fahisha, ya bahwasanya kamu sungguh kamu datangi akan kekejian. Ma sabaqakum biha, tiada telah mendahului ia akan kamu biha dengannya min ahadin daripada seseorang minal alamin daripada sekalian alam. Artinya Allah memberitahu bahawa kaum Nabi Lut ini melakukan satu kekejian yang tak pernah dilakukan sebelum ini oleh umat-umat dulu, yaitu kaumnya suka sejenis, yaitu lelaki dengan lelaki. Mereka ada isteri, tapi isteri jadi perhiasan saja. Dia suka lelaki dengan lelaki. Kemudian kampung ini sudah terkenal dengan kekejian itu, sehingga ya kampung-kampung lain takut nak melintasi kampung Nabi Lut ini. Ya. Dan kalau ada tetamu luar datang ke tempat kampung Nabi Lut ini akan jadi mangsa, terutama ialah lelaki, perempuan tak ada, lelaki akan jadi mangsa kepada orang-orang ya kampung Nabi Lut ini. Jadi ya sudah terkenal masa itu, orang takut nak masuk kampung Nabi Lut. Ya. Rangainya ya tidak senonoh. Mereka ya buat majlis-majlis mungkar. Ya. Mereka suka lelaki dengan lelaki. Diterangkan dalam ayat ini tak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya lagi. Inilah ya
kaum yang mula-mula meneroka perbuatan keji ini. Maka sampailah sekarang ada lagi keturunan-keturunan ini atau perangai-perangai ini dilakukan oleh umat akhir zaman. Mereka suka dengan sejenis, baik lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Inilah umat yang pernah berlaku zaman Nabi Lut, yang mana umat ini umat yang mendapat kutukan daripada Allah dan mendapat azab di dunia dan di akhirat. Baik, sambung lagi ayat yang ke-29. A'innakum, adakah bahawasanya kamu, la ta'tuna, sungguh kamu datangi, ar-rijala, akan laki-laki, wa taqta'una, dan kamu potong, as-sabil, akan jalan, wa ta'tuna, dan kamu datangi, fi nadikum, dalam majlis kamu, al-munkar, kemungkaran, fama kana, maka tiada adalah ia, fama kana, maka tiada adalah ia, jawaba qaumihi, jawapan kaumnya, jawabani, masdar kepada jawab, jabah, jabah, jawab. Jadi kita sebut jawab ni dah masdar, jabah. Jadi jawab yang kita sebut itu dalam bahasa kita, itu bahasa Arab. Jawaban kaumnya, illa, melainkan, an, bahawa, qalu, telah berkata mereka, itina, datangkanlah oleh engkau kepada kami, datangkanlah oleh engkau kepada kami, bi azabillah, dengan azab Allah, in kunta, jika adalah engkau, minas sadiqin, daripada orang-orang yang benar. Saya masuk mula, lanjutan daripada kata-kata Nabi Lut. A'innakum lata'tuna rijala, bahawasanya kamu, sungguh kamu datangi akan laki-laki. Mana dia suka lelaki dengan lelaki, tak suka kepada perempuan. Apa nak jadi dengan dunia ini, dunia kaum Nabi Lut, wa taqta'una sabil, dan kamu potong akan jalan. Boleh letak nota, potong jalan ni, maknanya merompak, itu potong jalan. Macam contohnya, lanun cegat tengah jalan, dia rompak, namanya potong jalan. Orang lalu dirompak, itu maknanya potong jalan bahasa dia. Kalau
Kalau perompak ni rasanya tak adalah hari-hari rompak kan. Dia ada musim-musim. Tapi rompak cara moden, ya hari-hari kita kena rompak. Lalu highway je kena rompak lah. Cara moden punya rompak. Kalau perompak dia sekali kalau perompak betul. Perompak moden lagi. Lagi cekap. Hari-hari datang. Lalu mesti kena rompak. Kalau tak ada, tak boleh lalu. Tak bayar, tak boleh lalu. Jadi, bahasa, ini kira bahasa, cerita bahasa. Jadi bahasa dalam Quran disebutkan kamu potong jalan. Nanti tak faham pula apa benda ni potong jalan. Potong jalan ni cegat orang, rompak. Macam tu lah. Kemudian wata'atuna, dan kamu datangi fi nadikum, pada majlis kamu, al-munkar, kemungkaran. Mereka adakan majlis, tapi majlis tu majlis fahisah, kekejian. Kekejian tu maknanya yang dikatakan tadi kamu datangi laki-laki dalam majlis-majlis itu. Fama kana jawaba qaumi, apa yang dikatakan oleh Nabi Lut tadi, apa jawab kaumnya? Fama kana jawaba qaumi itu, maka tiada adalah ia jawapan kaumnya, illa an qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, itina bi azabillah, datangkanlah oleh engkau kepada kami dengan azab Allah, in kunta minas shadiqin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Mana dicabar? Dia cabar Nabi siapa? Nabi Lut. Wahai Lut, datangkanlah azab yang dijanjikan tu sekarang, tak payah nak tangguh-tangguh. Kalau engkau benar, tak ada pun datang azab. Jadi macam itulah mereka cabar Rasulnya. Padahal bila datang azab itu, tak sempat nak beriman, tak sempat nak bertaubat. Mati dalam keadaan kekufuran dan terus terazab sampai bila-bila. Mereka tak sedari hal itu. Mereka remehkan pesanan-pesanan Rasulnya. Baik, sama lagi qala ayat 30, qala telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah oleh engkau akan daku, ala atas kaum al-mufsidin, orang-orang yang buat kerosakan. Kaum Nabi Lut ini sudah sampai peringkat melampau-lampau. Pertama dia cabar, bila datang azab tu. Sekarang pun tak apa. Yang kedua, dia halau Nabi Lut bersama orang-orangnya. Dan mereka katakan bahawa Nabi Lut ini orang yang suci. Jadi tak layak duduk kat kampung ni. Boleh keluarlah. Tak payahlah duduk sini. Engkau ni orang suci-suci. Jadi tak layak duduk kat kampung ni. Engkau pergi keluarlah. Macam tu lah. Jadi apa yang Nabi Lut mohon, melainkan dia berserah pada Allah dan berdoa, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, wahai Tuhanku, tolonglah oleh engkau akan daku atas kaum orang-orang yang buat kerosakan. Jadi tahulah doa Rasul mustajab, Allah terima doanya. Itu dikatakan mustajab doa Rasul. Baik, sama lagi ayat yang ke-31, walamma, dan manakala ja'at, setelah datang ia, rusuluna,
oleh utusan-utusan kami. Utusan-utusan ni ya bukan manusia ya, utusan di sini ialah malaikat ya. Jadi kalau kita terjemah rasul-rasul nanti tak paham pula, ingat manusia. Jadi terjemahkan ya utusan-utusan kami. Ibrahim kepada Ibrahim. Bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu, telah berkata mereka, inna, sesungguhnya kami, muhliku, orang-orang yang akan membinasakan. Orang-orang yang akan membinasakan ahli, penduduk, hazihil qaryah, negeri ini. Inna, sesungguhnya, ahlaha, penduduknya, kanu, adalah mereka, zalimin, orang-orang yang zalim. Baik. Walamma ja'at rusuluna. Ja'at ni muannas. Ya, ja'at. Kalau muzakkar ja'a. Ya, dia balik kepada mana? Fa'ilnya rusul. Rusul tu jamak taksir. Jadi bukan makna rasul tu perempuan. Tapi kerana rasul tu jamak taksir, dia gunakan fi'il muannas, ja'a. Tapi kalau mufrad, rasul tu rasin wa lam. Ja'a rasul. Ja'a. Itu muzakkar. Ya, jamak rasul, rusul. Jamak taksir. Jadi digunakan fi'il muannas, ja'at. Ya. Baik, selanjutnya, dan manakala telah datang ia oleh utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busra, dengan memberi kabar gembira. Utusan-utusan ini ialah malaikat yang datang nak membinasakan ya negeri kaum Lot. Jadi sebelum dia pergi ke negeri Sadom ni kaum Nabi Lot ni, dia singgahlah ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, singgah tu nak bagi tahu satu berita gembira yang mana dia akan dapat anak dan cucu. Anak tu dengan nama Ishak, cucu dengan nama Yakub. Ya. Yang mana umur dia pada masa itu ya 120 tahun. Ya, sedangkan Sarah masa itu 99 tahun. Ya. Jadi ya, dalam masa usia yang begitu lanjut, dia tak ada anak. Jadi Allah telah menganugerahkan kepadanya dengan malaikat memberitahukan berita gembira ini bahawa dia akan dapat anak. Itu Ishak. Ishak kemudian dapat cucu lagi namanya Yakub. Itu berita gembira. Ya. Dan dia mengatakan lagi kepada Nabi Ibrahim, qalu, telah berkata mereka, malaikat ni, inna mukhliku ahli hazil qaryah. Sesungguhnya kami orang-orang yang akan membinasakan penduduk negeri ini, iaitu negeri Sadom, negeri kaum Nabi Lot. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang yang zalim. Penduduknya dah sampai kepada peringkat melampau. Ya? Dan mengusir. Ya, mau mengusir rasulnya. Jadi zalim di sini dah peringkat kafir. Mana kaumnya dah benar-benar kafir, menolak ajaran Nabi Lot. Ya, segala nasihatnya dia tidak pernah diambil tahu oleh kaumnya. Sambung lagi, qala, telah berkata ia, inna, sesungguhnya,
Fiha di dalamnya. Luton ada Lut. Qalu telah berkata mereka. Nahnu kami. A'lamu lebih mengetahui. Biman dengan orang yang. Fiha di dalamnya. Lanunajjiyannahu. Sungguh kami mesti selamatkan akannya. Sungguh kami mesti selamatkan akannya. Wa ahlahu dan ahlinya. Illa melainkan imra'atahu istrinya. Kanat adalah ia minal ghabirin daripada orang-orang yang tinggal. Baik, saya semula. Utusan-utusan Allah Ta'ala ini berkata kepada Nabi Ibrahim yang dia datang selain memberi kabar gembira, dia diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Jadi apa jawab Nabi Ibrahim? Qala telah berkata ya Nabi Ibrahim, inna fiha Luton. Dia kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya di dalamnya, dalam negeri itu ada Lut. Ya. Jadi ayat lain menerangkan Nabi Ibrahim dengan malaikat ni bertekak-tekak tentang penghuni negeri Sodom tu. Ya, dia kata Nabi Ibrahim, engkau nak binasakan juga walaupun ada 40 orang. Engkau nak binasakan juga walaupun ada 20 orang. Engkau nak binasakan juga walaupun ada 10 orang. Ya, kata malaikat tidak. Engkau nak binasakan juga walaupun ada seorang, iaitu Nabi Lut. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ni sedih lah. Kalau Nabi Lut pun dibinasakan sekali, pengikutnya pun dibinasakan sekali, sedihlah Nabi Ibrahim. Sebab itu dia bertekak dengan malaikat. Jadi malaikat ni jawab apa? Qalu telah berkata mereka, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui dengan orang yang di dalamnya, dalam negeri itu. Wa nunajjiyannahu, dan sungguh kami mesti selamatkan akannya, iaitu Nabi Lut, wa ahlahu, dan ahlinya. Mana pengikut-pengikutnya juga dia akan selamatkan. Illam ra'atahu, melainkan istrinya, kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal. Jadi legalah Nabi Ibrahim bila dengar bahawa Nabi Lut selamat, pengikutnya selamat, dan dikatakan oleh malaikat melainkan istrinya dia termasuk orang-orang yang tinggal terkena azab seperti orang lain. Apa sebab? Sebab istrinya ni derhaka kepada suaminya. Derhaka kepada suaminya tentang apa? Dia tidak nampak membela suaminya. Dia lebih suka berpihak kepada kaumnya daripada membela suaminya. Contohnya, bila Nabi Lut didatangi oleh tetamu-tetamu, boleh istrinya sound pada orang kampung, kat rumah ni, kat rumah aku ni ramai tetamu, cun-cun semua. Dia maklumkan macam tu. Bukan dia nak sembunyikan. Dia bagi tahu kat orang kampung, tahulah orang-orang kampung ni semua gila bila dengar lelaki ada datang kampung. Diserbulah rumah Nabi Lut. Jadi orang-orang kampung ni tak tahu yang datang tu bukan manusia. Yang datang tu malaikat tapi berupa manusia. Dia pandang manusia lah. Tapi mereka tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Baik, sama lagi walamah, dan manakala.
an bahawa ja'at telah datang ia rusuluna oleh utusan-utusan kami Luton kepada Lut si A telah diburukkan ia bracket tidak senang bihim dengan mereka wadaqa dan telah sempit ia bihim dengan mereka zar'a akan dada waqalu dan telah berkata mereka la tahaf jangan engkau takut wala tahzan dan jangan engkau berduka cita inna sesungguhnya kami munajjuka yang akan menyelamatkan engkau wa ahlaka dan ahli engkau illa melainkan imra'ataka istri engkau kanat adalah ia minal ghabirin daripada orang-orang yang tinggal semak semula walamma dan manakala anja'at rusuluna bahawa telah datang ia oleh utusan-utusan kami ya. Malaikat ni datang dia berbelas orang ya. Datang kepada Nabi Lut ya. Jadi apa keadaan Nabi Lut si A bihim si A ni telah diburukkan ia dengan mereka atau termasuk si A ni majhul ya daripada sa'a majhulnya si A macam kita sebut kila telah dikatakan ia itu majhul ya madi majhul ini si A maknanya si A ni ia telah diburukkan dengan mereka maksudnya apa tidak senang dengan mereka maknanya keadaan Nabi Lut ni ya kalau bahasa kita apa alah susahnya hari ni tetamu datang aduh makna aduh ni bukan kerana dia tak nak sambut tetamu dia malu kalau seandainya kaumnya tahu ada tetamu datang ni dia malu ya dengan orang-orang kampung yang berkelakuan buruk bukan masalah Nabi Lut ini tak nak menerima tetamu wadaqa bihim zar'a dan telah sempit ia dengan mereka akan dada mana dada Nabi Lut ni tak tahu dia nak cakap apalah dia punya sebab bahasa kita sebab ya dengan kedatangan tetamu ni ya saya katakan tadi bukan sebab kerana Nabi Lut ni ya berat didatangi tetamu bukan Nabi Lut ni malu dengan perangai kaumnya kalau tahu kaumku ni ya malunya aku ya sebab kaum ni tak boleh nampak orang luar datang
dia macam ya, jadi gila dia. Macam bahasa dia gila dia tengok orang luar datang ya. Macam jakun ya. Qalu telah berkata mereka, ini malaikat nasihatkan, dia dah tahu dah Nabi Lut dah berubah, keadaan mukanya dan sebagainya dah berubah ya, seri wajahnya pun dah tahu. Apa kata malaikat tu? Tapi bahasa ni Nabi Lut dia tak tahu lagi tu malaikat. Jangan salah faham ya. Nabi Lut ni tak tahu lagi yang datang tu adalah malaikat sebab dia menyerupai manusia. Jadi bila disebut begini, waqalu dan telah berkata mereka tetamu ni, la takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan engkau berduka cita wahai Lut, inna munajjuka. Sesungguhnya kami ya, yang akan menyelamatkan engkau wa ahlaka dan ahli engkau. Ahli ni pengikutnya. Illam ra'ataka, melainkan isteri engkau, kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal. Jadi bila tetamunya sebut macam tu, dia pun terasa, ini bukan sebarang tetamu ni. Macam tu. Ya. Di situlah baru terasa Nabi Lut sebenarnya datang ni bukan sebarang tetamu. Bukan tetamu biasa. Ini tetamu malaikat. Ya. Mula-mula Nabi Lut tak tahu ya, yang dia tu malaikat. Baik lagi. Inna, sesungguhnya kami, munazziluka, yang akan menurunkan, ala atas ahli penduduk hazihi ini, al-qaryah negeri, rijzan kotoran, dalam bracket azab, minas sama, daripada langit, bima kanu, dengan sebab apa yang, bima dengan sebab apa yang, kanu adalah mereka, yabsukun, mereka curang. Bracket pasik. Satu lagi, walakot, dan demi sesungguhnya, tarokna, telah kami tinggalkan, minha, daripadanya, ayatan, satu tanda, bayinah, yang terang, li kaumin, bagi kaum, ya'qilun, mereka mengerti. Kata utusan ini, ulang balik ayat 34. Inna munziluka ala ahli hazil qaryah, sesungguhnya kami yang akan menurunkan atas penduduk ya ini negeri atau negeri ini, rizan, iaitu kotoran. Kotoran di sini mana azab, minas sama, daripada langit. Kami nak menurunkan azab kepada penduduk negeri ini. Ya, azab yang datang daripada langit. Bima kanu yabsukun, dengan sebab apa yang adalah mereka fasik. Ya, jadi kaumnya mendapat azab dengan diturunkan hujan batu kepada mereka. Bukan batu biasa, tapi batu panas. Ya. Memang ya, larilah dalam rumah. Ya, hawa panas kat luar tu dah membahang. Sehingga mereka duduk rumah pun, nak menyorok dalam rumah pun, rumah dah jadi oven. Ya, bagaimana? Ya. Kemudian Allah terbalikkan negerinya. Tapi Nabi Lut dah tak ada lagi, dah keluar lah dengan pengikutnya. Diterbalikkan negerinya. Itulah yang dikatakan Bahrul Maut, lautan mati, yang siapa melawat ke Jordan tu, ya,
Tengok lautan mati. Itulah negeri kaum Nabi Lut yang diterbalikkan, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ya. Lautan mati namanya. Bahasa Arabnya Bahrul Maut. Ya, lautan mati. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinah, dan demi sungguh telah kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang terang. Itulah lautan mati sampai sekarang, tanda yang bukti yang terang, yang masih ada lagi sampai sekarang. Liqaumi yaqilun, bagi kaum mereka mengerti, bagi kaum yang ada akal, yang mau mengerti, ambillah iktibar, ya, ambil pelajaran daripada cerita ini, ya. Macam mana akhirnya mereka yang, ya, melampaui batas seperti kaum Nabi Lut, sehingga Allah terbalikkan negerinya, ya, menjadi lautan mati, ya. Orang kita pergi rombongan ke sana, belilah tanah liat dia, mandilah kat sana, ya. Dalam tempat tu tempat terlaknat, ya. Allah laknat, so jadikan pengajaran iktibar yang kita ni ambil pula tanahnya, ya. Ambil pula jadikan sabun, ya. Sabun daripada tanah, ya. Tanah terlaknat situ, ya. Kita ni tak tahu hal, ya. Jadi masing-masing yang tak faham, belilah bawa, ya. Bawa balik, dia jadi produk, ya. Untuk hilang gatal-gatal dan sebagainya. Banyak lagi ubat lain untuk gatal-gatal, tak payah ambil tempat yang terlaknat, ya. Kita suruh datang, suruh tengok, ya. Jadikan iktibar, ya. Bukan nak jadikan industri kat situ, ya. Menolong industri, ya. Daripada situ, ya. Jadi macam itulah ceritanya. Okey, kita teruskan lagi dengan pelajaran kedua, iaitu pelajaran sorof pula, ya. Pelajaran sorof. Bilangan berapa kita sorof? Buka mic, ya. 7. Okey. 7 ni bab apa? Mudha'af. Mudha'af. Mudha'af tu berganda, ya. Jadi bab dia bab fa'ala yaf'ulu marra yamurru, ya. Jadi marra yamurru mururon, murra la tamurra, marun mamrurun, mamarun mimarun, murra yumarru. Okey, tamrin. Ya, tamrinat, latihan-latihan. Qassa. Mudhari'nya apa? Qassa. Qassa mudhari'nya apa? Yakussu. Yakussu. Masdarnya? Qasson. Qasson. Amar? Kusso. Kusso. Nahi? La takusso. Fi'il amar isim fa'il? Qasson. Okey, qasson. Isim maf'ul? Maksusun. Makan? Makosun. Zaman? Makosun. Alat? Mikosun. Madi majhul? Kusso. Mudhari' majhul? Yukosu. Baik, nombor 2, rodda. Mudhari'nya apa? Yaruddu. Rodda yaruddu. Masdarnya? Roddan. Amar? Rudda. Nahi? La tarudda. Isim fa'il? Raddun. Isim maf'ul?
Mardudun. Kadang kan ada orang sebut mardud. Nah, mardud mana yang ditolak. Isim yang makan. Marodun. Zaman. Marodun. Alat. Mirodun. Ni madi majhul. Rudda. Mudhari majhul. Yuraddu. Yuraddu. Ya. Okey. Kemudian dalla pula. Ya, dalla. Mudhari'nya yadullu. Yadullu. Dalla yadullu. Masdarnya dalan ataupun dalalan. Ya. Dalalan. Amar dulla. Nahi la tadulla. La tadulla. Isim fa'il dalun. Ya, isim maf'ul madlulun. Ya, madlulun. Makan madalun. Zaman madalun. Ya, alat midalun. Madi majhul dulla. Mudhari majhul yudallu. Okey, nombor 4. Syadda. Mana mengikat. Syadda mudhari'nya yasuddu. Yasuddu. Masdarnya syaddan. Amar. Amar. Sudda. Sudda. Tak sudda. Amar sudda. Nahi la tasudda. Isim fa'il syaddun. Isim maf'ul masdudun. Makan masyaddun. Zaman masyaddun. Alat misaddun. Madi majhul sudah. Mudhari majhul yusaddu. Yusaddu. Baik, nombor 5 khossa dengan makna menentukan ataupun bahasa kita selalu sebut khusus. Khusus. Khusus daripada khossa. Kita pun guna bahasa Arab tu khususan. Khusus. Ya. Baik, madi khossa mudhari yahussu. Masdar khosson atau khususon. Atau khususon. Amar khusso. Nahi la tahusso. Isim fa'il khossun. Isim maf'ul mahsusun. Mahsusun. Makan mahossun. Zaman mahossun. Alat mihossun. Tabdil madi majhul khusso. Mudhari majhul yukhassu. Okey, saya nakkan satu makna mengikut wazan. Kita ambil satu makna yang akhir iaitu menentukan. Kalau madi
telah menentukan ia. Kalau mudhari' ia menentukan. Kalau masdar ketentuan. Kalau amar tentukanlah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau tentukan. Kalau isim fa'il yang menentukan. Kalau isim maf'ul yang ditentukan. Ya, kalau makan tempat menentukan. Zaman masa menentukan. Alat menentukan. Madi majhul. Madi majhul apa? Telah ditentukan ia. Telah ditentukan ia. Mudhari' majhul? Ia ditentukan. Inilah tasrif, ya, mudha'af. Ya, masih mudha'af. Akan datang ya nombor 8 ya, nombor 8 tadi nombor 7. Nombor 8 akan datang tasrif ajwab, ya, ajwab. Ajwab ni dia punya huruf mu'talnya di tengah. Contoh saya akan tunjukkan, iaitu masih bab fa'ala yaf'ulu. Taba ni ta alif ba. Ta alif ba. Jadi huruf mu'talnya di tengah. Taba. Yang taba mudhari'nya yatubu, masdarnya taubat. Yang kita sebut taubat tu daripada perkataan taba, ya. Amarnya tub, nahi la tatub, isim fa'il taibun, isim maf'ul matubun, makan matabun, zaman matabun, alat mitabun. Madi majhul tiba, mudhari' majhul yutabu. Ini ada dalam, saya dah hantar dalam grup dan ada dia punya tamrin dia, latihannya. Cuba ikutlah, ikut yang dibagi contoh taba tu, ya. Taba tu makna taubat, ya. Jadi ada tasrif ini ialah tasrif ajwab. Ajwab ni maknanya fi'il mu'talnya di tengah. Huruf ta alif ba, ta tu huruf sahih. Alif huruf mu'tal, ba huruf sahih. Jadi huruf sahihnya ta dengan ba saja. Sebab itu bila fi'il amar, yang huruf mu'tal ni akan tercampak. Tinggal huruf ta dengan ba saja. Bila fi'il amar tub, taba, tub. Pernah tak kita selalu sebut watub alaina, watub alaina, tub, ya. Terima taubatlah oleh engkau, tub, ya. Itu fi'il amar tu, ya. Baik, ya. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi. Sadaqallahul azim wa